Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah bersama Muadib lagi dalam sesi PDPR kita pada hari ini. Dan sebelum kita meneruskan sesi PDPR kita, jom kita saksikan video ini. Alhamdulillah. Apa yang murid-murid dapat tengok daripada video tadi? Okey, siapa sini ada pelihara kucing di rumah? Ataupun ada pelihara binatang lain macam ikan ke? Ada setengah orang mungkin ada pelihara cicak, ada pelihara binatang ternakan yang lain, ayam sebagainya. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan berkaitan tentang apa dia? Tentang adab terhadap adab terhadap, kita tengok, adab terhadap haiwan, iaitu sayangilah haiwan. Buka muka surat 177 dalam buku teks, dan kita akan tengok apakah dia adab-adab yang dianjurkan dalam Islam terhadap haiwan. Sebelum ni siapa pernah pergi zoo? Pastinya dalam kalangan murid mungkin ada yang pernah pergi zoo. Ada mungkin yang keluarganya ada yang pelihara lembu, ada pelihara kambing, arnab, lembu dan sebagainya lah. Maka itu adalah dalam golongan ataupun haiwan lah. Hasan cerita itu adalah haiwan yang kita pelihara ataupun haiwan yang bukan kita pelihara. Begitu. Jadi semua ni ada adabnya dan kita perlu untuk sayangi haiwan kerana dia merupakan daripada salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya tengok pula apa yang disebutkan dalam info ni. Okey. Rasulullah SAW menunjukkan sifat ihsan terhadap haiwan. Sifat ini dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Apa bunyinya? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibha. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Wal yurih dhabihatah. Rawahul Muslim. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan atas setiap benda. Maka apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Dan apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Tajamkanlah alat sembelihan dan tenangkanlah haiwan sembelihan. Kan kita kan apa peristiwa sembelihan ni biasanya berlaku pada hari raya haji yang biasanya kita tengok, iaitu orang menyembelih binatang korban. Lihat bagaimana orang yang menyembelih tu tadi, dia akan tenangkan haiwan tu dulu, barulah dia akan sembelih haiwan itu. Maka itu merupakan adab yang telah dianjurkan oleh Islam terhadap kita semua untuk menyayangi haiwan. Okey, persoalannya, mengapa kita perlu menyayangi haiwan? Kenapa? Sebab apa dia? Sebab haiwan juga merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah yang memberi manfaat kepada manusia. Ada yang digunakan untuk berburu, ada yang digunakan untuk menjadi tunggangan, ada digunakan untuk menjadi makanan. Okey, macam ayam, kan kita makan ayam, kambing, lembu, semua tu dijadikan sebagai makanan kita. Maka kita harus untuk, bukan lagi harus, tapi kita wajib untuk beradab. Bila kita berhadapan dengan haiwan ni, kita wajib untuk beradab dengan diorang. Takut nanti kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kita tidak beradab. Okey. Jadi kita tengok pula muka surat yang seterusnya 178. Okey, adab terhadap haiwan. Kita besarkan sedikit untuk
Kita tengok dengan lebih jelas pula. Yang pertama, memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Okey, kalau kita berniat untuk menjaga haiwan, memelihara haiwan sebagai haiwan peliharaan, contohnya macam kucing. Bila kita ingin memelihara haiwan tersebut, kita wajib untuk memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Jangan pula kita kurung haiwan itu sampai dia tidak makan. Sampai dia tidak makan, akhirnya dia mati. Maka siapa akan berdosa? Kita lah yang akan berdosa. Dan jangan pula kita letakkan haiwan itu bukan pada tempatnya. Contohnya, kita letakkan kucing dalam air. Kan, kita letakkan pula ikan di darat. Maka kedua-dua itu akan mengundang mudarat kepada binatang tersebut, akhirnya boleh menyebabkan kematian binatang tersebut. Maka siapa berdosa? Kita lah yang akan berdosa kerana tidak meletakkan pada tempatnya. Dan yang kedua, belas kasihan terhadap haiwan. Okey, selalunya kan, pernahkah murid pergi ke restoran ke mana-mana lah di luar sana, nampak kucing minta makan kan. Jadi apa kita perlu buat? Kita bagilah makan sikit. Sekurang-kurangnya kucing itu dapat mengalas perut daripada kelaparan. Okey. Ya, akhirnya akan memberikan kita pahala lah tu. Kita kasih makan kucing dan kita dapat pahala. Okey. Sama juga binatang-binatang lain yang lapar, kita bantu bagi makan sedikit. Sekurang-kurangnya dia tidak lapar lagi lah. Okey. Dan yang ketiga, memberikan makanan dan minuman yang berkhasiat. Okey, ini sudah kita ulas tadi macam di atas. Okey, kita bagi makanan yang betul. Macam contohnya kucing, kita bagi dia makan ikan lah. Makanan, janganlah makanan yang sudah yang orang cakap yang sudah buruk. Kadang-kadang kucing ni, kalau kita ambil lah kucing, pasal Muadib ni pernah pelihara kucingnya. Jadi kalau kucing kita bagi makan benda yang buruk, kucing tu pun akan termuntah. Kucing tu pun akan sakit. Jangan kamu anggap kucing tidak pandai sakit. Kucing pun pandai sakit. Kucing Muadib dulu pernah sampai sakit ni lagi. Sakit apa ni? Sakit batu karang. Macam lucu kan? Tapi hakikatnya berlaku. Penyakit batu karang ni bukan hanya pada manusia tapi juga pada kucing. Tapi Muadib dah tahu lah dia penyakit batu karang time tu. Hinggalah Muadib bawa dia ke doktor haiwan dan doktor haiwan mengesahkan dia terkena batu karang. Sebab apa? Sebab kurang minum air. Jadi Muadib pun rasa bersalah. Rupanya dia kurang minum air. Jadi Muadib pun bagi minum dia banyak air. Jadi kena memberikan makanan minuman yang berkhasiat. Okey. Yang keempat pula, penjagaan dan rawatan yang baik. Macam mana beritahu, kucing ni pandai sakit. Haiwan-haiwan juga semua pandai sakit. Kadang pandai demam, kadang pandai ceret-beret, kadang pandai masuk cacing. Jadi kalau ketika itu memang kita berniat untuk menjaga atau memelihara kucing ataupun haiwan-haiwan yang kita mau pelihara, pastikan kita menyediakan rawatan yang baik. Jangan biarkan begitu saja. Nanti akan mendatangkan mudarat pada haiwan tersebut. Kasihan kucing tu. Sakit-sakit pula tidak dirawat. Okey. Yang kelima, hindari perlakuan zalim. Zalim ni macam mana? Macam kita pukul kucing, kita kurung kucing, tidak bagi makan. Kita tendang ayam, kita lestik kita lestik pula lembu kan. Kasihan, itu zalim, menzalimi haiwan, hukumnya haram dan berdosa. Jadi jangan menzalimi haiwan. Sebab haiwan ni juga binatang yang Allah telah ciptakan. Jadi jangan kita menzalimi haiwan. Kalau kita tidak mahu haiwan tu, kita lepaskan bagi dengan orang lain. Ataupun kita lepaskan di tempat yang baik kalau kita sudah tidak mahu. Jadi selagi mana haiwan-haiwan itu dalam kawalan kita, maka kita jangan menzaliminya. Macam selalu kita tengok kan di video-video, ada orang yang tendang kucing, ada orang yang bunuh kucing, ada orang yang ada orang yang pijak kucing sampai mati. Maka itu merupakan perlakuan tidak beradab dan mengundang dosa. Okey. Dan yang keenam pula, menjaga habitat haiwan untuk mengelakkan kepupusan. Okey, yang ini
mungkin kita tidak biasa untuk melihat pada umur kita sekarang. Habitat haiwan ni itu tempat tinggal haiwan. Tapi bila kita sudah meningkat dewasa nanti, kalau kita tengok kan, kadang-kadang ada setengah haiwan yang sudah pupus. Contohnya di Malaysia, kita sudah kehilangan badak sumbu Sumatera yang terakhir. Hari tu kita ada 2. Satu meninggal, lepas tu satu lagi yang baru-baru meninggal. Tahun lepas kalau Madib tak silap. Kita sudah kehilangan badak sumbu Sumatera yang terakhir. Maka tidak ada lagi badak sumbu kita di negara kita ni. Yang ada dalam zoo itu bukan badak sumbu Sumatera yang kita yang asal daripada kita, itu yang kita import daripada luar negara. Maka kita kena menjaga habitat tempat tinggal haiwan ini. Jangan suka-suka kita tengok sekarang kita tengok kan, ada orang yang bakar hutan lah, ada orang yang yang menebang pokok sembarangan tanpa tujuan yang baik. Maka dia mengganggu sebenarnya habitat haiwan ni. Maka apabila habitat haiwan ni terganggu, dia akan berlaku 2 perkara. Satu, dia akan memudaratkan kita, yang mana haiwan-haiwan ini akan keluar daripada habitatnya dan akan mula untuk mencari habitat lain, dan akhirnya pergi pula masuk kampung-kampung. Contohnya macam selalu berlaku di Semenanjung, contohnya berlaku harimau masuk kampung kan, berlakunya gajah-gajah masuk ke kampung. Begitu, kerana habitat mereka sudah terganggu, akhirnya merosakkan rumah, membahayakan keselamatan, dan juga merosakkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang kita sudah tanam. Dan yang kedua iaitu kepupusan lah. Jadi apabila kita tidak menjaga habitat ni, maka kedua benda ni akan berlaku, sama ada kita yang menerima mudaratnya ataupun mereka pula yang diancam kepupusan. Okey. Dan yang ketujuh pula, tidak membunuh haiwan tanpa sebab. Tidak membunuh haiwan tanpa sebab. Kita bunuh haiwan ini atas 2 faktor. Pertama, faktor keselamatan. Contohnya kalau ada kita ternampak ular kan, contohnya ada ular masuk, ular tedung masuk, ular tedung masuk. Teringat pula kita, Modib cakap tidak boleh bunuh. Tak apalah, janganlah bunuh, biarlah dia macam tu. Itu silap. Kalau ada binatang berbisa yang boleh memudaratkan kita, maka kita mesti bunuh. Maka kita mesti bunuh. Contohnya macam ada kelajengking ke, ada ada lipan ke. Modib cakap tidak boleh bunuh haiwan. Salah. Apabila dia melibatkan keselamatan diri, maka kita boleh membunuh haiwan tersebut. Dan sebab yang kedua ialah kita bunuh haiwan itu untuk menjadikannya makanan. Contohnya kita sembelih ayam untuk makan, kita sembelih kambing untuk makan, kita sembelih lembu untuk makan. Jangan pula kita sembelih ayam, kita buang rata-rata. Jangan pula kita pancing ikan, kita dapat ikan, kita kasih biar dia mati. Jangan, berdosa hukumnya. Jadi kita membunuh haiwan ni atas 2 alasan. Yang pertama keselamatan, dan yang kedua untuk dijadikan sebagai makanan. Selain daripada itu, kita dilarang untuk membunuh haiwan tanpa sebab. Jadi perhatikan, semua adab-adab terhadap haiwan ni digariskan kepada kita untuk kita Untuk kita amal. Kita ulang semula. Yang pertama memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Dan yang kedua, belas kasihan terhadap haiwan. Dan yang ketiga, memberikan makanan dan minuman yang berkhasiat. Dan yang keempat, penjagaan dan rawatan yang baik. Dan yang kelima, hindari perlakuan zalim. Dan yang keenam, menjaga habitat haiwan untuk mengelakkan kepupusan. Dan yang ketujuh, tidak membunuh haiwan tanpa sebab. Tidak membunuh haiwan tanpa sebab. Kita tengok pula apa muka surat yang seterusnya. Okey. Untuk yang seterusnya kita akan bersambung pada part yang kedua.
Untuk setakat ini kita baca dan pelajari ini terlebih dahulu supaya kita mudah faham dan mudah untuk kita mengingat. Jadi insya-Allah tugasannya sangat mudah, iaitu murid-murid ada dua pilihan, sama ada mengambil gambar ataupun merakam video murid-murid memberikan makan kepada binatang ternakan murid-murid, contohnya macam ayam kah, macam kucing kah, macam tu, dan sila post ke Facebook dan tag guru-guru yang mengajar murid-murid. Contohnya macam anak murid-murid muadib, anak-anak murid muadib tag nama muadib di Facebook tersebut untuk kita tengok bagaimana murid-murid mengaplikasikan adab terhadap haiwan. Dan jangan lupa kalau mau post tu pastikan aurat terjaga, tidak mendedahkan aurat dan tidak menyalahi undang-undang. Contohnya kita post pula gambar nampak pula aurat kita, salah tu. Ataupun kita post gambar pula kita menyeksa binatang, maka salah di sisi undang-undang dan juga di sisi agama Islam. Jadi insya-Allah itu saja daripada Modib. Kita bertemu pada sesi PDPR yang seterusnya untuk part yang kedua. Assalamualaikum.